my own sendiri, my own reinvestment pun saya dapat juga kumpulkan saya punya Bitcoin. Jadi kan paling tinggi saya pernah dapat lah masa tu income saya ialah 700 ringgit. Kalau duit kita lah 700 ringgit satu hari. Dan masa tu saya punya Bitcoin dah mencapai 7 Bitcoin 7 Bitcoin. Lepas tu naik lagi 8, naik lagi 9. Tapi along the way, sebelum dia naik 8, 9 tu semua, saya dah banyak keluarkan duit tu. Saya dah banyak jual. Jawab segala persoalan berkaitan dengan Bitcoin. Okay? Ni dia. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Jadi apa yang dipertanyakan tadi tentang Bitcoin. Dia sebenarnya begini. Bitcoin very simple. Bitcoin adalah duit digital ataupun duit maya. Jadi dia bukan orang kata scam, bukan kata platform, bukan kata forex dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang duit, itulah dia. Kalau kata kita tahu RM untuk Malaysia, Sing dollar untuk Singapura. So Bitcoin adalah satu mata wang yang dikatakan tidak kata diwakili mana-mana negara, tapi dia sah laku untuk seluruh dunia. Jadi kita kena faham kat sini, Bitcoin adalah duit. Kena jelas kat situ. Betul-betul kena jelas. Duit senang, simple je. Itu je. Okay, kalau kata tentang Bitcoin ni tadi, dia telah diwujud pada tahun 2008 dengan orang kata pengeluarannya ataupun supply-nya hanya 21 juta unit, dicipta oleh Satoshi Nakamoto, yang mana mungkin kita anggap orang Jepun lah kiranya. Tapi sampai ke hari ni, siapakah Satoshi Nakamoto? Ini mayos lah, kita tak tahu siapa dia. Jadi apa yang paling penting, Bitcoin adalah satu mata wang yang betul-betul safe and secure. Dan yang paling penting sekali, untuk menyimpan Bitcoin yang dikatakan blockchain adalah satu sistem yang betul-betul orang kata very very safety and very very secure. Jadi kena faham tentang duit digital dan juga yang dikata wallet yang dipanggil blockchain. Okey, hari ini saya bersama rakan-rakan yang orang kata percaya dan faham tentang Bitcoin. Alhamdulillah, iaitu di Melaka ataupun di Yasin, iaitu sembang santai. Apa orang kata cryptocurrency ataupun digital asset. So rasanya setakat itu sajalah fahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi Rosli. Berkaitan dengan cryptocurrency ataupun Bitcoin, lebih kepada spesifikkan lagi, kecilkan skop satu lagi, iaitu Bitcoin. Bitcoin adalah satu nilai nombor ataupun nombor digital yang mempunyai nilai tersendiri. So soalan saya bagi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian ataupun sidang penonton sekalian, pada 27 Februari 2020, Mufti Perlis telah memfatwakan bahawa pemegang Bitcoin perlu membayar zakat apabila cukup hisap dan whole. Jadi persoalan saya, zakat dikenakan itu adalah scam ke? Itu saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada tanggapan mengatakan bahawa Bitcoin ini dikatakan scam ataupun penipuan. Bagi saya, yang dikatakan Bitcoin itu bukannya scam dan bukan penipuan. Bahkan Bitcoin ini adalah sesuatu yang wujud, sesuatu yang legal, sesuatu yang kita boleh lihat. Kalau sesiapa memahami blockchain, kalau siapa memahami tentang Bitcoin dengan betul-betul, dengan sumber yang betul, maka dia akan tahu bahawa Bitcoin itu bukan scam. Yang scam adalah platform. Orang yang mengadakan platform untuk semata-mata diwujudkan untuk menipu orang lain dan sebagainya, itu yang dikatakan scam. Adapun Bitcoin adalah satu yang betul dan kita boleh lihat kewujudan Bitcoin itu di coin market cap. Kalau tuan-tuan pergi ke luar negara contohnya, tuan-tuan pergi ke merantau ke mana-mana, tuan perlukan XE currency yang kita boleh download di App Store. Dalam tu pun kalau kata kita cari betul-betul, kalau tak cari tak jumpa kalau kita cari betul-betul, ada yang dikatakan Bitcoin itu. Dan kita boleh lihat Bitcoin jika diganding ataupun dibandingkan dengan ringgit Malaysia dengan duit-duit yang ada di dunia, kita akan nampak perbandingannya. Contoh, kalau kita tekan satu Bitcoin,
di situ akan menunjukkan bahawa lebih kurang kalau masa kini RM39,000 Malaysia. Begitulah berikut. Jadi itu menunjukkan bahawa Bitcoin ini wujud. Cuma orang-orang yang mempergunakan kita ni untuk menipu, untuk kepentingan peribadi dengan berbagai-bagai platform yang menguntungkan, itu yang menjadi masalahnya. Begitu juga dengan pelaburan. Orang akan menggunakan Bitcoin sebagai unsur pelaburan. Orang akan cakap Bitcoin untung. Tetapi apabila didatangkan dengan platform-platform yang tidak benar dan menipu dan niat untuk memanipulasi. Itu saja yang saya boleh bagi pandangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mazlan bin Syarif, guru ekonomi yang mengajar banyak sekolah lah. Dan buku teks ekonomi yang terbarunya tertempat dan terima ada saya tulis bersama dengan kawan saya 3 orang lah. Dan dalam buku teks tertempat tu iaitu bab 3 tentang wang dan bank. Saya ada kaitkan evolusi keuangan, evolusi mata wang daripada wang komuniti, daripada barter trade, wang komuniti, wang logam, wang siling, wang kertas, wang plastik dan terbaru ni. Dan sekarang ni saya kata saya kaitkan wang masa hadapan lah Bitcoin. Bitcoin ni dah salah satu mata wang maya. Masa saya tulis saya Google. Saya ingat mata wang tu belum wujud lagi. Tapi sebenarnya dah wujud tahun 2005. Lepas tu masa tu mata wang tu memang harga dia tambah rendah lah. Dia orang pernah offer saya 15 sen. Tapi saya macam tak percaya. Tapi saya ada satu platform yang memperkenalkan saya satu coin. Saya pun beli. Sekarang ni ada 50 unit lah. Lebih kurang dulu saya beli 38,000 tapi merudum. Dia belum dimasukkan dalam pasaran. Tahun lepas kawan saya jumpa sidang, satu tuk sidang jumpa, dia kata kena main Bitcoin, ini originalnya Bitcoin. Saya pun terus masuk beli. Rupa-rupa inilah realnya Bitcoin yang orang kita, orang Melayu terutamanya beli. Kena beli sekarang ni sebab harga dia akan meningkat. Itulah dikatakan Bitcoin ni mata wang masa hadapan. Kita akan gunakan. Mungkin bukan kita, mungkin anak cucu kita. Kita kena gunakan juga mata wang tersebut. Sebab sekarang ni kalau kita tengok mata wang yang biasa ni kita pegang. Tapi sekarang ni tak boleh pegang, kita ni pakai. Sebab kerajaan dah kenakan e-wallet. Itulah puncanya kerajaan nak kenakan Bitcoin sebagai mata wang utama di Malaysia ni pada masa akan datang. Itulah saja yang saya sebagai penulis bersama Bitcoin ni, saya hanya tulis sisipan saja. Dalam satu muka surat lah macam tu tentang memperkatakan saja. Terima kasih daripada saya, Cikgu Mazlan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya telah join bisnes ataupun investment dengan Bitcoin ini selama 1 tahun lebih, dan saya dapati ianya adalah merupakan satu jenis investment yang sangat legit, yang boleh dipercayai, yang tidak pernah saya rasa dengan mana-mana juga investment yang pernah saya ceburi. Di mana banyak antara investment yang telah saya ceburi dahulu adalah merupakan investment yang tidak legit, dan yang tujuannya adalah untuk mengumpul deposit daripada para investors, dan juga kemudian dia akan memberikan alasan-alasan yang tertentu, dan kemudian dia akan larikan duit kita dan sebagainya lah dengan berbagai-bagai alasan. Jadi saya rasa Bitcoin, kita dapat mengumpul Bitcoin sebanyak mana yang kita nak, daripada sekecil-kecil bermula dengan 0.05 sehinggalah sebesar-besarnya 10 biji Bitcoin, 20 biji Bitcoin, dan ikut kemampuan kita lah. Jadi saya ingin menggalakkanlah kepada siapa-siapa yang ingin menceburkan diri di dalam investment Bitcoin ini. Bitcoin yang paling selamat pada masa sekarang ini. SOP 100% dengan bank. Dia ada Mastercard, di mana Mastercard ni kita boleh keluar duit bila-bila masuk. Kita boleh shopping di mana saja. Kita boleh shopping di seluruh dunia. Jadi kita boleh cocok duit juga di ATM machine. Jadi kau akan dapat Bitcoin, engkau berganda,
Dan bagaimana yang paling penting untuk tangani risiko supaya korang tak kena tipu, simpan duit di mana yang korang kena tahu dan macam mana cara-cara strategi yang betul untuk kita kendalikan duit Bitcoin kita. Ingat guys, Bitcoin ni sangat nilai mahal. Dia punya nilai, sangat tinggi nilai dia. Kita bantu anak Melayu, kita bantu orang Islam, kukuhkan ekonomi orang Islam. Assalamualaikum. Bye.